Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia brothers and sisters sekalian, alhamdulillah kumpul kita sekali lagi di surau ni untuk sesi kuliah Selasa bagi kali yang keempat untuk tahun ni. Saya keempat atau kelima. Dan insyaAllah straight to the point. InsyaAllah untuk pembentangan saya hari ini, beza saya clarify awal. Apa yang saya bagi adalah satu tazkirah, satu peringatan. Saya ingatkan anda semua kembali apa yang mungkin anda lupa, apa yang mungkin saya consider anda semua dah tahu. Cuba nak peringatkan kembali. Berbeza daripada yang semalam yang Ustaz Burhan sampaikan, itu adalah ta'lim. Dia menyampaikan ilmu. Maksudnya benda yang anda semua tak tahu disampaikan. Tapi apa yang saya pakai hari ini adalah benda yang anda semua dah tahu, kemudian saya nak peringatkan kembali. So tajuk saya pilih untuk kali ini adalah Knowledge is Power. InsyaAllah saya akan discover, saya akan open tajuk ni. Tak tahu apa ayat dia. Dalam pertanyaan saya ini, InsyaAllah. So seperti mana yang saudara Mansud Syahir cakap tadi, dia Pelakon Syahir adalah senior saya kat Sedar, yang saya hormati masa kat Sedar sampai sekarang. Kita semua guys pandai. Saya consider anda semua adalah golongan yang pandai, yang selected cream of the cream daripada Malaysia sampai ke sini. Saya nak uji pengetahuan anda semua tentang satu peristiwa yang berkaitan dengan hari ini, iaitu 15 Mei. Ada satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam yang perlu kita ingat. Ya, siapa tahu peristiwa apa? An-Nakbah. Betul Farid, sebelum Makkah. So, function. Pagi tadi saya tengah pening-pening buat projek mekatronik. Alhamdulillah sempat juga saya buat satu sajak berkenaan Nakbah. Ni tak tahu, first time saya buat. Elok tak elok anda dengarlah. Tajuk dia An-Nakbah. An-Nakbah, An-Nakbah, An-Nakbah. 15 Mei 1948, detik bersejarah buat kita dan seluruh ummah. Satu malapetaka, satu musibah, satu peringatan, satu hikmah, satu ibrah. An-Nakbah, An-Nakbah, An-Nakbah. Satu detik bumi Palestina diceroboh. Umat kita dihalau, tiada tempat berteduh. Kanak-kanak, wanita dan orang ramai dianggap musuh. Orang tidak berdosa dibunuh. Masjid-masjid diruntuh. Maruah seluruh umat Islam jatuh. An-Nakbah, An-Nakbah, An-Nakbah. Satu tanda kekejaman, satu tanda kezaliman Zionis yang angkuh. Umat kita hanya mampu bersimpuh kerana kita hilang pengaruh, kerana kita telah jatuh. Ayuh, pengajaran harus diambil. Langkah harus kembali tegap. Bebaskan Palestin dari jajahan kuasa gelap. Janji Allah kita garap, Islam pasti kembali gemilang, insya-Allah. Kembali pada presentation saya ni. Ini satu hadis yang saya pegang selama ni sebagai motivasi saya untuk terus belajar. Hadis yang sahih, riwayat Muslim. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkannya baginya jalan ke syurga. Alhamdulillah kita sebagai student ni
saya berkali ingatkan bahawa kita adalah golongan yang paling memerlukan rahmat Allah sebab kita mencari ilmu. Sebab dalam profession yang lain, orang mencari duit. Dalam kita mencari ilmu ni, Allah akan tentukan bagaimana ilmu akan bagi, bagaimana usaha kita. Anda faham tak? Okey, teruskan. Okey, sekilas dulu tentang apa yang saya akan content presentation saya untuk hari ini. Dalam presentation ni, insyaAllah saya akan menekankan bagi penerangan ilmu dalam kebangkitan Islam. Yang satu perkaitan yang saya akan cuba kaitkan dalam presentation ni, ilmu dan Islam. Ini 3 tokoh ilmu Islam dan kepentingan menuntut ilmu, realiti masyarakat kita, bagaimana persepsi mereka terhadap ilmu berdasarkan kajian yang saya baca daripada internet, dan beberapa kaedah menuntut ilmu. Teruskan. Okey, inilah graf. Kalau anda yang dah biasa dengan ISK, ini sejarah kita, anda akan biasa dengan graf ni. Kalau kita lihat graf tu, di zaman Islam berada di kemuncak kegemilangan, kita dapati bahawa pada ketika itu pengembangan ilmu berlaku dengan pesat. Kalau kita keberkaitan Islam, dia adalah selari dengan pengembangan ilmu. Dan pada ketika itu kita lihat orang barat datang berpusu-pusu ke wilayah Islam untuk menuntut ilmu. Betapa ilmu ini adalah satu perkara yang membawa kepada kejayaan Islam hari itu. Ada satu faktor. Okey, kita teruskan kepada tokoh Islam kita yang pertama, iaitu Ibn Sina. So, nama sebenarnya adalah Abu Ali Al-Husain. Saya tahu anda semua dah kenal. Saya ingatkan kembali, dia adalah seorang tokoh perubatan yang terkenal. Dan apa yang saya kagum dengan tokoh-tokoh Islam yang saya ambil untuk malam ni, kelebihan Ibn Sina ni bukan sahaja dia seorang tokoh dalam bidang perubatan, di mana dia lebih menyelah dalam bidang perubatan, tapi dia juga seorang yang pakar dari bidang bahasa, sastra dan bahasa. Dia seorang pakar dalam geometri, logik, matematik, fiqh, sains dan perubatan. Maknanya umat Islam pada zaman itu, dia bukan sahaja tetap berpegang kepada dia menuntut satu benda yang maknanya dia pakar dalam satu bidang sahaja. Pengetahuan mereka luas, dan mereka juga seimbang dunia dan akhirat. Kalau lihat, dia juga Ibn Sina ni, dia hafal Al-Quran dan juga dia mempunyai pengetahuan fiqh. Tapi dia lebih menonjol dalam bidang perubatan. Antara kitab yang paling terkenal adalah Qanun Fitik, yang mana dalam kitab ni diterbitkan di Rom. Kitab Qanun Fitik ni diterbitkan di Rom dan kemudian dialihkan kepada 15 bahasa. Dan hingga ke abad ke-19, kitab ni masih lagi menjadi rujukan utama pelajar-pelajar perubatan di Itali dan Perancis. Dan dia juga seorang yang hebat dalam bidang falsafah. Dia punya pemikiran dia belajar daripada Al-Farabi. Farabi adalah seorang falsafah yang ahli falsafah Islam yang terkenal. Dia anak murid kepada Farabi, dan pemikiran dia mempengaruhi pemikiran tokoh-tokoh Renaissance. Contohnya Aristotle, dan anak murid Aristotle adalah Hippocrates. Seterusnya. Okey, tokoh seterusnya adalah Khwarizmi. Kalau siapa tak kenal, kalau pelajar engineering mesti kenal Khwarizmi. Dia lah tokoh dalam bidang matematik. Ada sumbangan utama adalah sistem nombor yang bermula daripada kosong. Kalau sebelum Khwarizmi menemui sistem nombor ni, kita guna sistem Roman. Kalau saya sendiri pun sampai sekarang tak hafal lagi nombor Roman. Alhamdulillah dia temukan nombor kosong hingga 10, dan benda ni lagi senang dan memudahkan untuk kita zaman sekarang. Dan yang berkaitan ni adalah logarithm dan algebra.
Selain itu, saya dalam bidang selamat datang kepada warga Kelantan. Selain daripada matematik, Khwarizmi juga adalah seorang pakar dalam bidang falsafah, logik, aritmetik, geometri, muzik, kejuruteraan, sejarah Islam, astronomi dan kimia. Itulah kehebatan umat Islam zaman lalu. Kalau tengok sekarang, biasanya kalau engineer, dia akan tamat belajar sebagai engineer dan akan bekerja sebagai engineer dan kemungkinan akan mati sebagai engineer. Dan satu benda yang basic. Kalau tokoh yang saya senaraikan Khwarizmi, dia mampu menguasai pelbagai bidang dan pakar dalam bidang matematik sehingga membuat satu penemuan yang kita pakai zaman sekarang. Itu sekian buat tokoh sini. Inilah tokoh engineering, tokoh kimia yang saya sangat kagumi, Jabir Al-Hayyan. Beliau digelar sebagai bapa ilmu kimia dunia. Penemuan-penemuan dia masih lagi digunakan sampai sekarang. Dia telah menulis lebih daripada 100 risalah berkenaan kimia yang masih digunakan sampai sekarang. Antara penemuan dia yang masih digunakan sampai sekarang adalah kaedah penyediaan asid nitrik, hidroklorik, sitrik dan tartrik. Asid ni kau belajar chemical engineering Zul belajar. Digunakan dalam penyediaan pelbagai bahan-bahan dalam pelbagai industri. Contoh hidroklorik buat sabun ni. Sabun. Kita lihat tiga tokoh ini. Kalau comparekan dengan umat zaman sekarang, apa yang kelebihan pun mereka melihat pengetahuan itulah segala-galanya. They are crazy about ilmu. Kalau lihat balik, kalau anda ingat kembali yang penyampaian presentation oleh Syekh Taufik Al-Chadari dalam Q-Office yang lalu, dia kongsikan tentang ilmu. Saya ada dengar sikit sambil jadi volunteer. Umat dahulu memang dia akan berjaga sepanjang malam semata-mata untuk membaca, untuk mengkaji ilmu. Dan disebutkan kisah seorang anak murid kepada Ibn Taymiyah, Qayyim Al-Jauzi. Dia ketika itu Ibn Taymiyah dimasukkan ke penjara seumur hidup. Apa yang anak murid dia buat, dia rasuah warden penjara semata-mata untuk masuk penjara bersama kerana nak menuntut ilmu. Saya bawa satu surah Al-Iqra. Saya hadap anda semua hafal. Surah ayat pertama daripada surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Surah Al-Iqra ni merupakan surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu baginda berada di Gua Hira. Kalau kita semua ingat kisah dia, saya tak perlu go through. Dan ini menunjukkan bahawa dalam Islam kita sangat mementingkan umatnya untuk menuntut ilmu. Dan dalam surah ini menunjukkan bahawa kepentingan membaca sebagai kaedah untuk menuntut ilmu, Iqra. Dan saya ingin menimbulkan persoalan mengenai ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah yang kita belajar di sini. Dan ilmu fardu ain yang kita sebagaimana kita tahu adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum akam Islam, seperti ilmu tauhid, fiqh, tajwid dan sebagainya. Dia bersifat keakhiratan, bersifat kepada akhirat. Fardu kifayah adalah apa yang kita lakukan sekarang, medik, engineering, accounting, biotech dan QS dan sebagainya. Mana yang lebih penting?
antara dua ilmu fardu kifayah dan ilmu fardu ain? Adakah sama penting? Kalau sama penting, kalau kata ada kata sama penting kan, fardu ain dan kifayah sama penting. Adakah selama ini usaha kita untuk menuntut dua-dua ilmu ni kita seimbangkan? Ada selama ni kita seimbangkan ilmu fardu ain dan fardu kifayah kita? Kalau budak engineering, adakah ilmu engineering anda, level ilmu engineering anda sama dengan ilmu fardu ain anda? Pengetahuan anda tentang tauhid, fiqh, tajwid, adakah sama dengan engineering anda? Sebab itulah kalau tak sama, contoh engineering kita lebih tinggi kan, medik kita tahu medik sampai PhD, tapi ilmu tajwid satu abad tak lawan, baca Quran merangkak-rangkaan. Itu menunjukkan tidak keseimbangan. Mana umat sekarang menzalimi diri sendiri, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebab itu kita dalam orang-orang muda ni, orang-orang pandai ni, jangan jadi bodoh seperti kata Syahid tadi kan. Dalam usia muda ni kita perlu banyak membaca. Kalau kita nak hafal Al-Quran atau nak mula berjinak-jinak dengan Al-Quran dalam masa usia muda ni antara sebelum 30, kalau tengok kat Malaysia ni, yang masuk kelas fardu ain biasanya orang-orang tua. Kalau kat kampung tempat saya memang jarang, memang tak ada pun orang muda masuk kelas tu. Kalau kelas sebut kelas fardu ain, ustaz orang tua, yang wajib dia mesti pakcik-pakcik lah. So kita tak nak jadi macam tu. Kita cuba, alhamdulillah kat Melbourne ni kita lihat ada banyak kelas-kelas. Contohnya kuliah Isnin, kuliah Selasa pun ada. Sekarang ada brothers datang rumah nak buat halaqah. InsyaAllah kita grab opportunity tu, kita perbaiki fardu ain kita ambillah banyak ilmu ke ilmu agama yang kita boleh. So sambungan pada dia, Iqra di Malaysia. Sebenarnya apa yang bagaimana umat Islam, bagaimana orang Malaysia memahami Iqra? Apakah mereka persepsi mereka terhadap ilmu sendiri? Kita lihat tak sampai 10%. Ini kajian. Wartawan utusan Malaysia, dia membuat kajian, dia meronda keliling Kuala Lumpur. Dia tengok sekeliling Kuala Lumpur, dia naik pengangkutan awam, dia survey tengok rakyat Malaysia. Tak sampai 10% rakyat Malaysia yang baca buku di tempat umum atau di pengangkutan awam. Kalau tengok gambar tu, kita tengok orang kita ni kalau naik kalau tengok naik komputer, orang kita suka termenung. Termenung pegang jam tau, pegang jam tau apa. Saya kalau kenal apa. Tunduk, kadang tidur. Just kalau daripada Seremban ke KL tu sejam, memang tak buat apa-apa, dia buat macam tu. Just membazir sejam. Dan kat Malaysia, walaupun kita sudah banyak library perpustakaan negara, kat setiap desa pun ada, kat kampung saya pun ada library. Tapi purata dalam perpustakaan negara ni, perpustakaan yang terbesar di Malaysia, purata hingga 10 hingga 30 pengunjung setiap hari. Dan kadar pembacaan rakyat Malaysia cuma 2 buku setiap tahun. Yang purata kalau dibagikan untuk semua rakyat Malaysia dengan jumlah buku. Tengok pustakaan, contoh pustakaan yang lengan. Tak ya, mungkin waktu malam kita. Okey, seterusnya. Okey, saya compare dengan negara Melayu. Ni kita lihat di gambar ni di Aussie sendiri. Kalau kita lihat orang sekarang kat dalam tram. Saya dalam dulu ni saya naik tram. Saya lihat at least kalau dia orang tak baca buku, dia akan baca something dekat iPhone atau dekat tablet At least dia baca something sepanjang dalam tram. Jadi dah jadi tabiat mereka untuk membaca di tempat awam dan dalam pengetahuan awam. Kalau dalam gambar ni nak tunggu tram, dia orang baca surat khabar. Dan purata pembacaan orang di masyarakat di negara maju adalah dalam 2 hingga 3 buku seminggu. Dan buku jadikan hadiah hari jadi dan hadiah kecemalangan Berbanding orang kita
Kalau anak cemerlang periksa, dibagi apa? Bagi PS3, bagi Xbox. Buku memang out of mind lah. So, okay, sebelum saya, so kita lihat lama sekarang, bagaimana kita sebagai umat Islam, kalau kita compare antara dua keadaan antara negara kita yang kononnya negara Islam dengan negara kafir, ternyata mereka lebih bahagia ilmu pada kita lah. Kalau saya ingatkan dalam slide saya yang awal-awal tadi, untuk satu masyarakat berjaya, masyarakat yang menguasai ilmu, mereka lah yang berjaya. Mereka akan berada di puncak dunia. Sebab itulah the knowledge, knowledge is power. Masyarakat yang menguasai ilmu pengetahuan, mereka lah yang berada di puncak. Jadi umat Islam sekarang, kenapa kita berada di bawah? Kita ditindas. Sebab apa? Umat Islam sekarang memang pemalas baca, memang malas baca. Negara Arab, purata mereka, orang Arab bukan orang Arab. Purata pembacaan masyarakat Arab adalah sekitar 2 hingga 3 helai setahun. Baca salah saya. Betul. Ke final je. Mana umat Islam sekarang memang malas membaca. Bagi kita sebagai student pula, kalau dalam saya dah baca juga dalam, saya tak masuk dalam ni, dalam survey antara student dalam kat uni Malaysia pun, apa dia buat, mereka tidak membaca apa yang selain pada subjek mereka. Kalau mereka budak QS, dia akan baca subjek QS sebanyak 4 tahun belajar. Maksudnya kita tak berkembang, pengetahuan kita tidak berkembang. Kalau kita belajar engineering, kita fokus pada engineering saja. Kalau barat, mereka punya kesedaran itu. Kenapa mereka belajar, mereka sekarang pegang ilmu, lepas tu umat Islam pergi ke negara mereka. Kalau dulu orang barat datang ke negara Islam, banyak benefit dapat kita dari segi dakwah. Mana orang-orang tokoh-tokoh academician waktu dulu, dia datang ke Islam, dia orang diislamkan. Maknanya orang yang pegang ilmu itu adalah orang-orang Islam yang mempunyai fikrah Islam dan seterusnya membawa benefit kepada Islam. Okay, seterusnya. So beberapa kaedah menuntut ilmu yang saya senaraikan sini. Pertama sekali, hendaklah kita banyakkan membaca buku. Kalau kenapa saya sebut buku? Kalau membaca ada benda engineering, boleh baca dekat internet, boleh baca dekat Facebook kan, banyak tempat kita baca. Tapi saya baca, kalau kita baca di internet tak sama macam kita baca buku. Internet adalah ringkasan daripada pembacaan seseorang di buku lah. Selalunya dia orang tak ada letak macam 600 surat dekat internet. Jadi dia orang ringkaskan ilmu tu, dia orang letak di internet untuk memudahkan orang baca. Tapi dalam buku ada detail tentang satu perkara, satu topik. Dia jelaskan dalam detail dalam satu buku. Dan baca buku tak sama dengan kalau kita talaki dengan orang yang tahu, yang mahir tentang ilmu lah. Yang kedua adalah hadiri majlis ta'lim. Sebenarnya kata tadi, majlis ta'lim adalah majlis yang mana seorang yang alim, dia menyampaikan ilmu kepada orang lain. Sebagai contoh pilihan tafsir Ustaz Buhan semalam, contoh majlis ta'lim, lecture dan conference. Bagi siapa yang rasa kat sini, walaupun kita ada Laptopia, recorded lecture kan, ramai orang lebih suka baca lecture note kan, belajar daripada internet, daripada hadiri lecture sendiri lah. Walaupun lecturer kita mostly non-Muslim kat sini kan. Kalau kita hadir lecturer, sebenarnya kita
selain daripada ilmu, kita mendapat keberkatan ilmu itu sendiri lah. Kalau kita just belajar daripada PDF kan, tak ada keberkatan di situ kan. Dan banyak ilmu yang diberi, kita miss kat situ. Biasanya tak semua benda dia letak dalam lecture note kan, sebab anda faham. Dan banyak dan conference Twin of Faith. Contoh lah, kat sini ada banyak conference. Kalau kita lihat kat Melbourne ni, sepanjang tahun ada beberapa conference yang kita miss. First kali Twin of Faith, Human Appeal. Yang pergi Human Appeal ni sejarah. Dan beberapa lagi lah, insyaAllah. Yang kedua adalah Hadiri Majlis Tazkirah dan program-program untuk tarbiyah. Contoh seperti kursa, Zero to Hero, Winter Gathering dan sebagainya. Dalam Majlis Tazkirah ni, even semua orang boleh bagi tazkirah. Saya pun boleh bagi tazkirah. Kalau even orang tu taklah hebat banding kan, kadang-kadang dia sendiri tak betul kan. Contoh saya sendiri pun tak betul kan. Tapi at least anda semua yang hadiri ni, at least anda ada something. Apa yang saya cakap ni tak semua tak betul lah. At least ada something yang betul, yang insyaAllah anda boleh buat balik. Dan yang saya sangat galakkan sini adalah start usrah. Dalam usrah ni, dalam satu organisasi yang tersusun, contohnya macam ISMA, kita punya satu silibus. Yang silibus ni dipasing daripada peringkat atasan hingga bawah. Dan silibus ni, kalau dalam contoh ISMA punya silibus, yang mana setiap nakib akan cakap benda perkara yang lebih kurang sama. Dan nakib ni dapat didikan daripada nakib mereka. Dan nakib kita, contohnya orang atasan kita adalah Dr. Ihsan. Dr. Ihsan mendapat tarbiyah daripada ustaz-ustaz di Malaysia. Maksudnya kita ada kesinambungan ilmu itu sendiri lah. Dan kebanyakan brothers kita yang join usrah, mereka juga mempunyai kefahaman yang tinggi lah dalam fiqah. Kalau bincang isu fiqah, tauhid, sejarah dan sebagainya. So sebagai penutup kepada presentation saya untuk hari ini, saya letakkan, saya kongsi pesanan Imam Hassan Al-Banna. Setiap umat Islam, setiap da'i, orang yang ingin bergelar da'i, pendakwah, perlu boleh membaca dengan baik, perlu mempunyai perpustakaan sendiri, dan cuba menjadi pakar dalam bidang yang diberi. Saya kongsi lagi satu hadis. Sabda Rasulullah SAW, "Tuntulah ilmu hingga ke negeri Cina." Tapi hadis ni sifatkan sebagai hadis dhaif. Tapi kalau kita lihat pengajaran yang berlabel hadis ni, hendaklah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Satu benda yang boleh kita pegang, dan insyaAllah kita apply dari hidup kita. InsyaAllah itu saja daripada saya untuk kelas selasa kali ini. Dan apa yang cuba sampaikan, saya dah consider anda semua tahu. Apa yang baik datang dari Allah, apa yang buruk datang dari Allah juga, tapi melalui kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Inilah first time saya bagi kelas selasa. So InsyaAllah saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada